Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita dah habis 4.1 kan untuk kelas kita yang lepas. Okey, untuk hari ni kita nak start dengan subtopik baru iaitu 4.2 pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Yang ni dah senang dah kan sebab kita dah faham konsep dah 4.1. Okey, kita nak masuk tajuk yang light saja, yang ringan saja iaitu pengaruh cuaca. Apa yang boleh kita lakukan? Kegiatan apa yang dapat dijalankan di Malaysia sepanjang tahun? Sebab kita punya iklim, kita punya cuaca adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Betul tak? Okey, antara kegiatan yang dapat dijalankan adalah pertanian. Ada pelbagai pertanian yang dapat dijalankan Malaysia, banyak sangat kan. Okey, antaranya adalah penanaman padi, yang majoriti kan, yang besar-besar kan. Majoriti padi, kelapa sawit dan lada hitam. Kan. Okey, padi dapat dijalankan di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan. Bisa dengar kan? Okey, kelapa sawit pula segitiga jengkau di Pahang dan Lahad Datu, Sabah. Lada hitam, ditanam di sekitar Kuching dan Seri Aman, Sarawak. Yang tu pertanian utama di Malaysia. Bila sebut utama maksudnya dia ditanam secara besar-besaran. Okey. Untuk di kawasan tanah tinggi yang mengalami suhu antara 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius sesuai untuk penanaman teh, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan hawa sederhana. Contohnya macam kat Cameron dan Kundasang, Sabah, disebabkan suhu dia yang sesuai, sederhana. Okey, jadi sesuailah untuk tanaman strawberry, teh dan bunga ros. Okey, boleh nah. Okey, untuk pertanian. Okey, kalau pembalakan pula. Okey, pembalakan. Suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak di Malaysia menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Terutamanya di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia serta pedalaman Sabah dan Sarawak. Suhu yang tinggi kan, kita suhu yang tinggi kan, dan jumlah hujan yang banyak. Kita terima hujan, dia tak pernah tak terima hujan kan dalam tahun tu kan. Okey, pelbagai pokok kayu keras seperti cengal, meranti, nyatuh dan keruing yang terdapat di hutan hujan tropika telah menggalakkan kegiatan pembalakan. Okey. Aktiviti pembalakan, tengok tu. Student sebelah tu. Student ke cikgu tu? Okey, dia cakap aktiviti pembalakan suka dijalankan pada musim tengkujuh kerana jalan licin dan terdedah kepada bahaya tanah runtuh. Tengkujuh ni musim apa? Musim hujan kan? Jadi dia tak tak menggalakkan aktiviti pembalakan lah, sebab jentera-jentera tu kan dia nak naik bukit, dia nak tebang pokok-pokok, jadi licin jalan tu kan. Jadi tak digalakkan adakan aktiviti pembalakan pada musim hujan. Okey, tu pembalakan. Okey, aktiviti seterusnya adalah perikanan. Okey, perikanan. Perikanan, orang cari ikan, nelayan turun ke laut. Okey, pada musim tengkujuh, musim hujan, iaitu semasa tiupan angin monsun timur laut. Kita dah belajar dah kan pasal monsun timur laut ni membawa banyak hujan yang lebat kan. Okey, nelayan di pantai timur semenanjung Malaysia tidak dapat turun ke laut kerana keadaan Laut Cina Selatan yang bergelora. Bila hujan automatik
laut akan bergelora. Oleh sebab itu, mereka melakukan pelbagai aktiviti lain di darat seperti membaiki jala dan pukat yang rosak. Mereka tak boleh duduk saja kan. Mereka kena cari aktiviti juga. Time ni lah mereka ambil masa untuk baiki jala yang rosak. Nelayan di pantai barat semenanjung Malaysia dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Di pantai barat kita lah nah. Barat. Barat belah mana? Belah kiri kita kan. Jadi di Kedah, di Perak, lagi mana lagi? Di belah Johor apa semua tu kan. Di pantai barat ni boleh menangkap ikan sepanjang tahun. Tak sama macam pantai timur semenanjung Malaysia dekat Kelantan dengan Terengganu. Mereka ada musim tengkujuh. Hal ini disebabkan oleh kawasan perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin kencang semasa musim monsun timur laut oleh banjaran Titiwangsa dan monsun barat daya oleh Sumatera Indonesia. Kita terlindung, belah Kedah, pantai barat ni terlindung daripada tiupan angin kencang. Jadi sebab itulah nelayan boleh turun menangkap ikan sepanjang tahun. Tak terganggu pun aktiviti menangkap ikan tu. Okey, aktiviti menjemur ikan di kawasan pinggir pantai dilakukan semasa keadaan cuaca panas. Nak menjemur ikan, nak pastikan dia kering elok. Nak jual, kita kena jemur waktu musim panas. Takkan nak musim sejuk pula kan. Lambat dia nak kering. Jadi lembab walaupun kita jemur. Okey, selesai bab perikanan. Kita tengok pelancongan pula, aktiviti lain kan. Okey, keadaan iklim di Malaysia. Di Malaysia pula, keadaan iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menarik minat ramai pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia. Nampak? Nampak sebab tu nampak Mak Saleh mai kan. Okey. Kawasan tanah tinggi yang bersuhu sederhana dan udara yang nyaman menarik kedatangan pelancong. Suhu air laut antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius menggalakkan pertumbuhan batu karang dan aktiviti menyelam scuba. Siapa biasa tengok batu karang? Kita antara negara yang mempunyai batu karang yang cantik. Okey. Siapa boleh jawab batu karang yang tercantik di dunia ada dekat negara mana? Okey, tak apa. Jawapan, kamu jawab soalan cikgu tu dalam grup kita. Batu karang yang tercantik di dunia ada di mana? Okey. Perselingan saja nah. Okey. Kawasan peranginan pantai dan pulau di Malaysia antaranya ada di mana? Di Pantai Damai Sarawak, Pulau Redang Terengganu dan Pulau Sipadan Sabah. Kita ada banyak lagi. Yang ni yang dah disenaraikan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Langkawi apa semua tu kan. Okey, seterusnya kawasan peranginan tanah tinggi di Malaysia. Cameron Highland, Kundasang dan Bukit Larut Perak. Okey. Senang je kan ni aktiviti. Banyak lagi aktiviti lain sebenarnya. Yang ni adalah aktiviti utama yang dah di-highlightkan dalam kamu punya buku teks. Okey. Selesai 4.2. Okay, kita buka soalan untuk kamu tanya berkaitan dengan 4.2 ni lah. Okey. Next video kita akan sambung 4.3. Terima kasih. Assalamualaikum.